Tuntutan daripada bidadari kepada kerajaan. Ada 3 tuntutan daripada kami untuk membasmi kemiskinan haid. Okey. Semenjak pandemik COVID-19 melanda negara dan sepanjang 24 bulan terakhir ini, hampir setiap minggu bidadari tekun menyantuni masyarakat, khususnya golongan wanita dalam rangka kempen kemiskinan haid ataupun disebut sebagai period poverty. Sambutan dan respon dari kumpulan sasar kempen ini sangat menggalakkan, khususnya dari kalangan mereka yang berpendapatan rendah, B40, kumpulan rentan, golongan miskin bandar dan pedalaman. Kerana itu, merasakan bahawa isu kemiskinan haid ini begitu mendesak, bidadari telah meluaskan program dengan melancarkan kempen bukan sahaja di Semenanjung, malah melangkaui Laut Cina Selatan ke Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, bidadari turut berafiliasi dan menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa bersama-sama dengan NGO dari Indonesia dan juga India, di samping bakal bekerjasama dengan NGO dari Ireland, Australia dan USA. Kesempatan yang berharga untuk bertukar maklumat dan berkongsi pengalaman. Sepanjang menyantuni golongan wanita di dalam program kemiskinan haid ini, kami mendapati sesungguhnya isu ini sangat serius dan memerlukan tindakan segera yang mendesak. Kami mendapati akibat kekangan keuangan yang tentunya diburukkan lagi oleh pandemik COVID-19, ramai wanita yang terpaksa menderita dalam diam kerana tidak berkemampuan membeli tuala wanita. Dapatan bidadari ini selari dengan hasil kajian Dr. Sharifah Fatimah Az-Zahra Al-Atas daripada UIAM yang mendedahkan isu kemiskinan haid bukan sahaja membimbangkan, malah keadaan sudah menjadi semakin meruncing. Tentunya kemiskinan haid ini sangat berkaitan dengan isu kesihatan wanita dan penerusan generasi. Menginsafi akan kemiskinan haid yang semakin meruncing, bidadari berpandangan bahawa sudah sampai masanya kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu lebih proaktif menangani dan menyelesaikan isu ini dengan kadar amat segera. Demikian itu, bidadari mendesak kerajaan perlu mengambil paling kurang langkah-langkah berikut. 1. Kerajaan memberikan subsidi kepada semua menstruation product supaya harga menjadi lebih murah dan mampu beli serta tidak membebankan. 2. Kerajaan memberikan tuala wanita percuma khususnya kepada pelajar-pelajar perempuan atau remaja di sekolah menengah di pedalaman. Dan yang 3, pindaan undang-undang bagi membolehkan majikan memberikan cuti selama 1 hari disebabkan period pain ataupun kesakitan semasa haid tanpa menolak gaji atau cuti tahunan. Bidadari mendesak ketiga-tiga tuntutan dimasukkan di dalam pembentangan bajet 2022 dan mendesak supaya dilaksanakan dengan segera bagi faedah dan kebajikan wanita di negara ini. Menurut statistik tahun 2017, terdapat kira-kira 9.5 juta orang tenaga kerja wanita yang boleh mendapat manfaat sekiranya kerajaan bersedia melaksanakan tuntutan-tuntutan ini. Sebenarnya memang isu ni bukan isu Malaysia. Ini adalah isu global. Dan sebenarnya kalau kita lihat, bidadari ni dah hampir 3 tahun diwujudkan. Tapi kita aktif dalam kempen kemiskinan haid ni sejak daripada setahun lebih yang lalu. Bila keadaan pandemik COVID-19 ni, kita lihat bila kita turun di bawah, kita dapat banyak lagi aduan daripada orang ramai bahawa ada pelajar ataupun wanita yang tidak pergi kerja, ada pelajar sekolah yang tidak pergi ke sekolah disebabkan tidak mempunyai tuala wanita. Dan juga ada yang menggunakan style lama balik, gunakan perca-perca kain yang lama. Dan itu bila kita rasa itu agak membimbangkan dan menyebabkan kesihatan wanita itu sendiri terganggu sebenarnya. Jadi kempen yang kita buat ni dah lebih dari setahun lebih dah sebenarnya. Dan kenapa kita perlu bawa isu ni, memandangkan selain daripada pembentangan bajet, kita rasa benda ni semakin meruncing dan kita rasa ianya perlu dengan kadar segera dibuat sebenarnya. Yang jelas melalui pandemik ini, bila kita turun ke ground, kita jumpa orang ramai, aduan yang kita terima adalah salah satu masalah wanita di pedalaman adalah tentang kos untuk membeli tuala wanita. Sebulan sekurang-kurangnya mereka perlu spend RM10 ke RM20 untuk tuala wanita ini. Untuk seorang.
Okey. Bayangkan kalau dalam rumah tu dia ada 5 wanita, ada 5 anak. Bayangkan macam mana mereka nak. Jadi itulah bila mereka terpaksa menggunakan cara lama, menggunakan kain-kain lama, menggunakan tuala-tuala lama. Jadi mungkin benda-benda seperti ini kalau di Malaysia dia macam very shameful to talk about in public. Tapi ini perlu diubah, dan di bidadari kita rasa we have to change it. Kita kena ubah benda ni, kena cerita. Sebab bila you tak cerita, ramai orang tak ambil kisah tentang hal ini sebenarnya. Dan seperti yang saya sebut, ia bukan tentang kesihatan wanita tu saja, tapi sebenarnya generasi. Bila wanita tak sihat, okey, generasi yang akan dilahirkan itu juga akan memberi kesan. Untuk kita bagi ilmu dekat diorang, kita akan buat satu kelas jahit tuala wanita sendiri. Sebab tuala wanita ni kalau kita bagi sampai bila pun dia akan habis. So kita akan bagi satu kelas supaya lebih jimat tuala wanita yang boleh digunakan selama sekurang-kurangnya semaksimumnya 2 tahun. Pakai boleh washable. Ada cara teknikal dia. Yang lebih selamat untuk wanita tu. Tuala wanita ni tentang kos dan sebagainya. Pastinya yang keduanya adalah yang kita fokus adalah faktor kesihatan wanita tu sendirilah sebenarnya. So benda-benda yang mungkin orang sebut sebagai tabu tak boleh sebut Orang kata benda-benda ni benda malu sebenarnya, yang boleh cakap antara mak dengan anak je, anak perempuan je, ataupun adik-adik perempuan je. Sebenarnya silap. Sebenarnya orang lelaki pun kena faham sebenarnya. Sebab bila perempuan tu sendiri tak sihat, orang lelaki pun mungkin akan kacau hubungan suami isteri dan sebagainya. Jadi ini apa yang kita perjuangkan, dan kita tak nak benda ni hanya senyap semata-mata di sini saja. Bila kita minta, bila harga itu dikurangkan, bukan saja memudahkan untuk orang beli dan memudahkan untuk orang dapat juga tuala wanita tu.